Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kita meraihkan ilmu dan juga meraihkan pelbagai pandangan. Sudah pastinya ilmu-ilmu itu diterjemahkan melalui pandangan oleh lebih pakar dalam ahlinya, iaitu para ulama, untuk kita mendapatkan lebih lanjut. Dan sudah pastinya kita memberikan tumpuan kepada persidangan Ulama Asia Tenggara 2022 yang akan berlangsung nanti bersama dengan saya Tuan Haji Roslan Said, pengarah kanan bahagian dakwah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Haji. Apa khabar? Assalamualaikum. Baik, terima kasih Tuan Haji bersama dengan kami untuk kita memulakan bicara terlebih dahulu sebagai mukadimah bagi persidangan Ulama Asia Tenggara 2022, detail-detail ataupun maklumat-maklumat penting berkenaan persidangan itu, tarikh di mana ia dilaksanakan dan juga bila dilaksanakan, mungkin boleh dikongsikan sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti telah dinyatakan tadi, insyaAllah satu persidangan Ulama Asia Tenggara akan diadakan pada besok 30 Jun 2022 bertempat di Sunway Resort Subanjaya. Jadi program ini akan bermula pada jam 2 petang. Dia agak luar biasa lah. Biasa kita acaranya pagi ya. Tapi ini petang kita bermula. Kerana ini akan memberi kemudahan kepada peserta-peserta lah untuk datang dan mendaftarkan diri. Dan insyaAllah selepas itu akan bermula program kita. Program kita akan disempurnakan majlis perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada jam 3 petang. Jadi kita mengharapkan program ini merupakan satu forum yang akan memberi ruang kepada tokoh-tokoh ulama yang mewakili daripada negara-negara yang telah pun dikenal pasti dan juga peserta-peserta tempatan lah. Di mana sehingga kini kita telah pun menerima tetamu-tetamu daripada luar negara. Yang sejumlah 17 negara yang telah pun hadir untuk menghadiri kita punya persidangan. Antaranya ialah Indonesia, Brunei, Thailand, juga daripada luar Asia Tenggara seperti mana Jepun juga ada insya-Allah. So kita daripada India, daripada Sri Lanka, dan manakala peserta-peserta tempatan kita daripada para mufti daripada Jabatan Agama Islam Negeri, Majlis Agama Islam Negeri dan juga pihak-pihak NGO. Jadi melalui forum ini, insya-Allah kita sebenarnya kita masih lagi buka kepada penyertaan daripada orang ramai. Mereka boleh hadir secara walk-in untuk mendaftarkan. Dan kita buka pendaftaran pada jam 11 pagi mulai 11 pagi hari Khamis besok insya-Allah. Dan objektif utama kita untuk kita mengadakan persidangan ini sebetulnya alhamdulillah kerana Malaysia telah pun dipilih sebagai negara di Asia Tenggara ini sebagai tuan rumah kepada persidangan ini. Di mana kita punya tema kepada persidangan adalah kesatuan. Jadi fokus kita dalam perbincangan kita adalah berkaitan dengan kesatuan. Bagaimanakah kita nak melahirkan kesatuan ummah di seluruh dunia melalui forum ini. Jadi kita memberi peluang kepada peserta-peserta yang menghadiri forum ini untuk bercakap atas isu kesatuan. Jadi kita peluang kita beri kepada semua negara untuk bercakap, dan juga kita daripada negara-negara itu, daripada mufti diberikan peluang untuk bercakap. Dan di situ insya-Allah kita mengharapkan satu kata putus ataupun mungkin satu pandangan untuk bagaimana keadaan yang terbaik, kerana kita melihat konflik yang berlaku di banyak negara mungkin isunya adalah isu politik, isu agama jadi itu antara perkara yang berlaku. Jadi apa yang kita laksanakan ini merupakan kerjasama antara pihak JAKIM dengan pihak Muslim World League di mana Setiausaha Agung kepada Muslim World League telah pun berada di Malaysia. Datuk Muhammad Alisa telah pun berada di Malaysia, telah pun hadir bersama untuk bersama-sama dalam forum ini. Jadi telah kita harapkan untuk peserta-peserta yang dapat hadir mungkin kita jemput secara langsung boleh hadir untuk mendengar sendiri pandangan-pandangan yang dizahirkan oleh peserta-peserta daripada luar negara khususnya dan daripada Malaysia. Bertukar-tukar pandangan dan juga buah fikir. Tuan Haji, sepanjang berlangsungnya persidangan ini, apakah antara pengisian ataupun itinerary ataupun atur cara yang telah pun diurangkan? Maksudnya kita bermula dengan majlis perasmian.
Dan selesai majlis perasmian, program akan diteruskan dengan sesi percambahan pandangan lah. Maksudnya itu saya katakan tadi, setiap peserta, setiap negara yang menyertai persidangan ini diberi peluang untuk bercakap. Yang mereka bebas untuk bercakap, tetapi isunya jelas. Isu kesatuan yang kita nak wujudkan di seluruh ummah di Malaysia lah, di seluruh dunia lah. Itu yang kita harapkan. Dan kita juga mengharapkan mungkin Malaysia sebagai model, kita sebagai negara majmuk yang boleh menjadi model, contoh kepada negara-negara lain. Bagaimanakah kita berjaya, Malaysia berjaya hidup dalam suasana harmoni, sebagai negara yang majmuk, mempunyai pelbagai kaum dengan pelbagai budaya dan juga pelbagai agama. Dan kita juga mengharapkan melalui persidangan ini, ianya menampakkan gagasan keluarga Malaysia yang telah pun diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita akan dihayati oleh kita, masyarakat kita di Malaysia sendiri, dan mungkin sebagai panduan atau pemodel kepada negara-negara luar. InsyaAllah. Selain daripada pengisian dan juga objektif yang telah pun diletakkan ataupun disasarkan itu, kita ingin juga melihatkan kumpulan sasaran bagi program ini dan juga mereka yang dikatakan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan untuk hadir dan juga untuk bersama-sama mengimarahkan program ini. Kita seperti saya sebut tadi lah, kita punya kumpulan kita yang kita jemput adalah tokoh-tokoh agama. Mereka terdiri daripada yang berkhidmat di Jabatan Agama Islam Negeri, Majlis Agama Islam Negeri, dan juga di pejabat-pejabat mufti, dan juga NGO Islam yang ada di Malaysia. Itu fokus kita, di mana kita mensasarkan penyertaan 1,000 orang peserta yang akan mengikuti persidangan ini. Selain daripada yang peserta dari luar negara kita jemput secara khusus, kita fokus untuk peserta tempatan tadi terdiri daripada mereka-mereka yang berminat, yang juga tokoh-tokoh agamawan yang ada, selain daripada agensi-agensi yang saya sebutkan tadi, terbuka sebetulnya, dan terbuka, mereka boleh sama-sama hadir dan sama-sama mendengar sesi yang dilaksanakan. Dan kalau ada peluang juga, mereka mungkin boleh memberi pandangan yang bersesuaian lah, insyaAllah. Dan kita juga akan satu resolusi akan dihasilkan daripada persidangan ini, dan kita mengharapkan resolusi itu akan menjadi panduan kepada negara-negara yang lain lah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tuan Haji, bercerita tentang ini ruang yang terbaik untuk kita menghadirkan dan juga mensahirkan pandangan-pandangan yang bersifat kontemporari ataupun bersifat semasa. Jadi apakah ini ruang yang akan digunakan oleh para tetamu, ilmuwan, malah ulama yang hadir untuk memberikan pandangan dan juga memberikan buah fikir masing-masing berkenaan tentang hukum-hukum yang perlu untuk diselaraskan dengan situasi kontemporari? Itu sebenarnya kalau kita ikut apa konsep persidangan kita adalah bersifat terbuka. Kita tidak khusus kepada isu-isu yang lain lah. Jadi pandangan berdasarkan kepada pengalaman yang ada di negara masing-masing. Jadi mereka memberi pandangan berdasarkan kepada apa yang mereka lalui di negara mereka. Dan mungkin itu berbeza dengan negara lain. Jadi di situlah akan berlaku perkongsian dan mungkin akan menjadi panduan kepada rakan-rakan daripada negara yang lain. Bagaimanakah kaedah untuk nak menyelesaikan isu-isu yang berbangkit. Dan kadang-kadang isu ini memang cukup sensitif sebab dia ada terkait dengan politik dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan melalui forum ini, kerana Islam itu merupakan jalan penyelesaian untuk kita mewujudkan kesatuan. Kita saling menghormati antara satu sama lain. Dan itulah yang kita harapkan. Maksudnya mereka boleh mengemuka pandangan dan boleh berkongsi pengalaman, sebab kita tidak ada satu ketetapan yang khusus di situ. Cuma meluahkan pandangan, menzahirkan apa yang mereka merasakan kaedah yang terbaik. Bagaimanakah kita nak menunjukkan bahawa Islam itu merupakan agama yang merujuk kepada, yang mengharapkan kepada perpaduan seluruh ummah, insya-Allah. Apakah isu-isu konflik, penindasan kepada umat Islam juga akan turut dibangkitkan dalam persidangan itu? Itu kita tak tahulah. Mungkin ada, tetapi itu di luar bidang kuasa. Sebab kita fokus bagaimanakah kaedah. Kita nak menunjukkan bahawa Islam itu bertanggungjawab, dan Islam itulah yang terbaik untuk nak menyelesaikan konflik yang berlaku. Yang pastinya adalah kita nak menimbulkan saling
faham memahami antara satu, menghormati ya, kesederhanaan ya, dalam kita berhubungan antara satu sama lain. Yang jadi penting juga di sini adalah kepimpinan dengan masyarakat ya, itu mesti berhubung rapat, kerana itulah akan melahirkan keamanan dalam sesebuah negara. InsyaAllah. Apakah harapan Tuan Haji dalam kita melihat penyempurnaan bagi atur cara persidangan pada kali ini, iaitu Ulama Asia Tenggara 2022, Tuan Haji? Harapan saya, kami di pihak JAKIM yang bertanggungjawab untuk menguruskan persidangan ini, mudah-mudahan persidangan berjalan lancar dan kita mengharapkan apa yang terhasil daripada persidangan ini akan menjadi panduan kepada negara-negara yang dijemputlah, dan juga mungkin negara tak dijemput. Kerana kita juga amat beruntung, Presiden United Nations ya, juga akan memberikan ucapan ya, secara kita buat ada ucapan daripada beliau, dan itu merupakan harapan Presiden United Nations tadi kepada seluruh dunia ya. Kita nak mengharapkan supaya mudah-mudahan ada kesatuan wujud di situ, dan kita mengharapkan bagi pihak kami mengharapkan persidangan berjalan lancar, dan bagi mereka-mereka yang berkelapangan dijemput secara langsung untuk hadir bersama dan mendaftarkan diri mengikuti persidangan bermula jam 11 pagi di Sunway Resort Subang Jaya, insyaAllah. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk pengujuran persidangan Ulama Asia Tenggara 2022. Terima kasih Tuan Haji Roslan Said, pengarah kanan bahagian dakwah JAKIM, kerana bersama dengan kami pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali untuk kita